menonton saya dan mendengar saya di YouTube, Facebook, dan yang bersama dengan saya di TikTok dan juga di Twitter pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah. Terima kasih dan share. Terima kasih yang share, terima kasih yang subscribe, terima kasih yang like, terima kasih juga yang terus bersama dengan kita pada malam ini walaupun saya tak live 2-3 malam ni. Macam saya katalah, kita pun ada kerja hakiki kita. Kita pun ada kerja yang kita nak kena buat, yang kita kena settlekan. Jadi kita kembali kepada kerja hakiki sebelum kita pergi kepada kerja politik kita. Kita cari makan cara lain tuan-tuan. Kita tak cari makan dengan politik. Minta maaf kita kata. Kan? So kita ada kerja full time. Politik ni kerja part time kita. Thank you yang share, yang like, subscribe. Malam ni banyak benda yang kita nak bincangkan. Antaranya adalah Rafizi kantoikan PAS Kelantan cuba tibu dua rakyat dengan minyak minta 8 bilion. OPR kekal 3%. So bakal naik bila? Ada kemungkinan tak naik tu sebagainya. Dan kenapa? Kalau naik tu kenapa? PAS Kelantan cuma perlu satu logi untuk selesaikan masalah air. Yang tu pasal Rafizi kantoikan tadi lah. Pasal Rafizi kantoikan tadi. Yang tu kita akan sentuh sebentar lagi. Sekejap. Benarkah PAS Kelantan mahu Johari Mat, Dani Abdul dan bukan Inian Amar dan juga Izani dari Menteri Besar? Okey, dan beberapa cerita yang lain lah. Malam ni insyaAllah kita akan mulakan cerita. Tapi terlebih dahulu, terima kasih kepada yang bagi gift, terima kasih kepada yang share, terima kasih kepada yang like, terima kasih kepada yang follow, terima kasih 1.4k dan juga berapa ribu 2,300 sekarang ni menonton saya. Lebih kurang dalam 3-4 ribu yang menonton saya ni. Dia akan bertambah selepas ini. Terima kasih. Dan yang paling penting, kita organik tuan-tuan. Kita tak beli kita punya view. Kita ni organik, kita tak beli view kita. Baik. Pertama sekali kita nak cerita dahulu. Hari ini ada pengumuman daripada Bank Negara bahawa OPR kekal sebanyak 3%. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari MPC Bank Negara Malaysia hari Khamis memutuskan kadar dasar semalaman ataupun OPR, Overnight Rate Policy, kekal kepada kadar 3%. BNM menjelaskan pada tahap OPR semasa pendirian dasar monetari kekal agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Bank Pusat menambah MPC terus menilai bahawa risiko ketidakseimbangan keuangan pada masa akan datang adalah terhad. Bank Negara memaklumkan MPC juga kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa dan akan terus memantau data baru bagi memaklumkan penilaian prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negara. MPC akan memastikan dasar monetari kekal kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam keadaan negara dengan harga yang stabil. Menurut Bank Pusat Global, ekonomi terus berkembang didorong oleh keadaan permintaan negara yang berdaya tahan dengan sokongan keadaan pasaran pekerjaan yang teguh. Suara saya okey ke tuan-tuan? Suara saya okey ke? Tolong ni. Suara jauh. Suara saya okey ke? Saya perlu sekejap. Saya perlu ni lagi. Saya nak kena betulkan suara saya dulu. Check. Tak boleh. Tak boleh macam ni. Check. Okey. Suara jauh. Sekarang suara jauh tak? Bergema. Suara jauh, kurang jelas. Okey. Tak tahu macam mana nak buat. Okay. Check. 1, 2. 1, 2. Tadi saya macam okey je. Sekejap tuan-tuan. Check. Alright. Test 1, 2. Test 1, 2. Test 1, 2. Okey. Suara dah okey? Okey, clear. Oi, FB okey, YouTube tahu pada sama je. Suara masih jauh, baru okey. Okey dah. Mana satu ni? Ada yang kata jauh, ada yang okey, ada yang kata jauh, ada yang okey. Okey. Sini okey. Alright. Sana okey, suara okey.
Seluang tak ada otak. Suara okey, seluang ni tak okey. Okey, good. Okey, on jauh juga is. Thank you. Macam mana saya nak dengar suara tadi? Kejap eh. Tak apa. Risau tuan-tuan. Saya macam ni lah. Kalau ada perlu, kita laksanakan. Iya. Boleh lah ni. Boleh lah. Alright, okey je. Yalah, bagus sangat tu tak adalah. Tapi okey lah. Boleh lah kan? Boleh dengar. Cerita tadi Now, menurut Bank Pusat, global terus berkembang di bawah keadaan permintaan dalam negara. Bagaimanapun, pertumbuhan global terus terjejas disebabkan oleh inflasi teras yang berlarutan dan kadar faedah lebih tinggi. Meskipun pembukaan semula China terus menyokong ekonomi global, kadar pemulihannya menjadi perlahan pada bulan-bulan kebelakangan ini. Pada peringkat global, inflasi terus menurun, namun inflasi teras masih melebihi purata yang dicatatkan sebelum ini. Pendirian dasar monetary bagi kebanyakan bank pusat dijangka kekal ketat. BNM menjelaskan prospek pertumbuhan terus bergantung kepada risiko pertumbuhan menjadi lebih perlahan, terutama disebabkan oleh momentum ekonomi utama yang lebih perlahan, inflasi sebenar lebih tinggi berbanding jangkaan, ketegangan geopolitik semakin meruncing dan keadaan keuangan yang menjadi semakin ketat secara mendadak. Baik. Kita kena faham dahulu tuan-tuan apa itu yang kita masukkan sebagai overnight policy rate, OPR ni. Nah, OPR ni secara asasnya adalah interest ataupun bunga yang dikenakan daripada satu bank kepada satu bank. Saya ada buat satu video live khas tentang OPR dahulu. Ini zaman PN memerintah dulu. Dan OPR ini ditentukan oleh Bank Negara Malaysia, bukan ditentukan oleh kerajaan. Bukan ditentukan oleh pemerintah, maksudnya. Bukan ditentukan oleh Anwar Ibrahim, bukan ditentukan oleh Menteri Keuangan. OPR ditentukan oleh satu badan khas di dalam bank negara. Ada yang kata tadi, OPR ni ikut Amerika. Amerika sekarang dia punya interest rate adalah 5.2%. Kita masih 3. So tak ikut pun. Naik turun tu berbeza sebenarnya. Tetapi seluruh dunia, penentuan kepada interest rate itu datang daripada central bank atau bank negara. Kenapa? Salah satu indikator kepada interest rate, kita selama 10 tahun atau mungkin lebih 10 tahun, interest rate kita atau OPR kita tidak lebih 3.25. Tidak lebih Kita pernah kurang, dan paling kurang pada zaman PKP hari itu. Kenapa? Sebab negara tak buka, obviously. Jadi, apa tujuan interest rate? Salah satu tujuan interest rate ni adalah untuk mengekang inflasi. Mudahnya tuan-tuan, bila kadar interest tu rendah, pinjaman rendah, orang lebih mudah meminjam, lebih banyak berbelanja, duit lebih banyak di pasaran, harga barang akan naik. Itu secara asasnya. Interest rate dinaikkan atas tujuan untuk mengurangkan sedikit perbelanjaan. Nah, dia tidak boleh naik terlalu tinggi. Kalau naik terlalu tinggi dalam keadaan terlalu cepat, memang interest rate tu boleh turun dengan kadar yang terlalu cepat. Tetapi impak dia kepada kepada kehidupan kita lah. Barang akan jadi mahal dan kita juga berbelanja semakin kurang. Jadi rakyat akan marah lah. Jadi kenaikan tu kadar dia berkadaran dengan inflasi. Nah, kadar inflasi kita telah mula menyusut. Maksudnya daripada kadar inflasi 4/5 hari tu, sekarang sudah mula stable, 3, dan sekarang ini mula turun kalau tersilap saya kepada 2. So, pengumuman hari ini, kita nampak daripada kadar OPR itu tidak naik. Okey, satu lagi kegunaan OPR ni juga, tuan-tuan, adalah untuk menentukan apa? Interest kepada pulangan, terutama pinjaman, atau bukan pinjaman, OPEX, Forex, foreign exchange, kepada orang yang nak melabur, bukan foreign exchange, orang yang nak melabur dalam membeli mata wang. So, itu salah satu indikator kepada orang nak beli mata wang kita ke tidak. So, disebabkan kadar interest ataupun OPR kita ni rendah, interest rate kita rendah berbanding dengan negara lain, contoh US ataupun Indonesia dan sebagainya, maka pelabur-pelabur yang membeli mata wang ini ataupun yang berniaga import ekspor dan sebagainya membeli mata wang lain berbanding dengan mata wang kita. Common lah, kalau mata wang tu lebih tinggi, maka dia nak beli mata wang tersebut. Kerana apa? Antara sebabnya adalah kerana interest rate kita ni masih lagi rendah, iaitu 3%.
Ni kalau saya tunjukkan pada tuan-tuan dekat sini ini adalah kadar interest rate mengikut dunia, kita boleh tengok Amerika sekarang ni 5.250, dia naikkan daripada 5. Dia naikkan 0.25. Jadi that's why sekarang ni Amerika USD mengukuh. Dia naikkan 0.25. Kemudian kalau kita tengok Australia pun naik 4. Kalau kita tengok Chile 11. Tapi Chile ni negara yang memang mundur lah kita kata. Brazil 13 kalau kita tengok. Tapi kalau tengok bank interest 5% berbanding dengan 4.5 sebelum ini. So naik 0.5. Jadi pelabur akan lebih banyak bawa keluar berbanding nak kekalkan dalam negara kita. Kerana negara kita antara yang masih kekalkan 3%. Nah, apa indikator antara benda yang dia akan lihat dia nak naik ataupun tidak. Dan saya jangkakan sama ada tahun ini ataupun sampai ke tahun depan memang kita akan naikkan kadar itu sehingga 3.25. Kita akan naikkan. Dia akan kadarnya naik 3.25. Cuma Bank Negara Malaysia akan lihat kadar kenaikan itu selari dengan inflasi. So dia tak nak nanti bila dia naik terlalu tinggi, harga barang jadi terlalu mahal. Jadi benda tu kita tak boleh afford. So naik pendapatan kita. So dia akan naikkan kadar OPR itu sehingga kita mencapai 3.25 minimum. 3.25 minimum. Itu akan attract orang untuk beli lagi mata wang kita. So kita akan lebih kukuh berbanding dengan USD. Dijangkakan daripada bacaan saya tempoh hari, USD dah sampai ceiling untuk dia nak naikkan. Dia tak akan naikkan interest dia lagi. Ada kemungkinan. Itu tapi dan again US ni dia bukan ikut kepala dia. Kadang-kadang kita ramal lain dia jadi lain kan. Itu US. Tapi kalau sekiranya dia tak naik lagi, so kalau kita naikkan kita mata wang, interest kita, maka berkemungkinan pelabur akan lebih selesa untuk membeli mata wang kita. Itu banyak faktor. So kejatuhan mata wang atau kenaikan mata wang, salah satu faktornya adalah interest rate. Another factor adalah import dan export kita. Defisit ataupun surplus daripada trade import atau export kita kan. So kenapa? Kalau kita sekiranya export lebih banyak daripada import, kita untunglah sebab mata wang kita tinggi. Tapi kalau kita import lebih banyak daripada export, kita rugilah kerana mata wang kita tinggi. Macam itulah. So sekarang ini kalau ikut bacaan saya tadi, ekspor kita lebih daripada import saya. I might be wrong on this, tapi itu setakat bacaan saya tadi. So expect ada OPR akan naik, cuma mungkin dia akan kadarkan pada kadar inflasi supaya stable inflation baru dia akan naik. Stable inflation baru dia akan naik. Ataupun rendah inflation daripada biasa baru dia akan naik. Supaya nanti kenaikan itu tidak membebankan rakyat. Okey, habis dekat situ. Jadi kalau kita nak banding pun, US sekarang ni 5.25, Britain pun 5 berbanding 4.5. So naik-naik lebih tinggi kalau kita nak tengok macam tu lah. And that's why kenapa orang lebih berminat untuk nak beli mata wang dia orang berbanding dengan mata wang kita, disebabkan antara lain interest rate kita yang paling rendah lah, 3. Baik, habis cerita kat situ. Baru-baru ni cerita tuan-tuan. Ada seorang pemimpin PAS Kelantan lah, dia kata, punyalah ramai orang nak pergi kata beli tiket nak balik ke Kelantan nak mengundi ni tuan-tuan. Tiket dah habis tuan-tuan. Tiket dah habis. Tiket kapal terbang kalau ada 1,000 tuan-tuan. Oh, dia punya gebang tu memang hebat lah tuan-tuan. Nak tunjukkan ramai yang akan beli. So, disiasatlah hari ni. Pengusaha ejen tiket bas balik PRN masih banyak. Pengusaha Bas Express memaklumkan penjualan tiket bas dari destinasi seluruh negara ke Kelantan pada tarikh menjelang pilihan raya baru saja dibuka penjualannya hari ini. So kat mana yang habisnya? Pemilik konsortium Mutiara, Cik Ibrahim Cekman berkata Cik Ismail berkata setakat ini syarikatnya membuka jualan tiket dengan kuantiti biasa seperti biasa. Bas seperti biasa. Undi tarikh balik mengundi kita mulakan jualan pada hari ini secara fizikal, talian atau fizikal. Secara atas talian atau fizikal. Tiket bas Mutiara masih banyak dari semua destinasi ke destinasi di Kelantan. Setakat ini kita buka jualan seperti biasa, membabitkan 15 buah bas dari Lembah Kelang dan masing-masing 4 bas dari negeri lain seperti Johor atau negeri dari utara untuk sehari, katanya. Ketika ditanya Malaysia Kini. Cik Ibrahim berkata pihaknya juga merancang penambahan jumlah bas sekiranya tiket sedia ada tidak dapat menampung permintaan pengguna. Syahir Cik Sulaiman sebelum ini mengatakan bahawa tiket dah habis. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan ahli Parlimen Bacok Syahir Cik Sulaiman mendakwa tiket bas untuk pulang ke Kelantan sebelum pengundian 12 Ogos telah habis. Ini saya saja je tuan-tuan. Kononnya supaya dibeli cepatlah, cepat dah habis. Berucap dalam satu ceramah di Kelantan, dia berkata ia berikutan kegairahan pengundi Kelantan untuk mengundi negeri yang dikuasai PAS itu. Syahir juga mendakwa tiket penerbangan
Kota Baru telah melonjak naik setelah pengumuman tarikh pengundian oleh SPR semalam. Tidak tuan-tuan, tapi setakat saya cek tadi tak juga naik, harga sama je. Dia kata naik pergi balik sampai 1,000 tu tuan-tuan. Pergi balik sampai 1,000 tu dia kata. Tak tahu betul ke tidak kan. Okey. So yang setakat yang dicek, diperiksa oleh apa orang kata, diperiksa oleh oleh kawan saya tadi, dia kata tak adalah, dah habis benda tu. Kota Baru kan, kalau kita tengok pada 12 hari bulan 12 hari bulan Julai, 12 hari bulan 12 hari bulan Ogos, 12 Julai pula. 12 hari bulan Ogos, hari Sabtu ataupun sebelumnya, lebih kurang dalam RM124 je. Taklah mahal mana pun. Ni saya tunjuk. Okey, lebih kurang banyak itulah harga one way lah, RM124. Ini yang saya jumpa dekat Airpass, tuan-tuan boleh tengok sendirilah dekat benda tersebut. So tak adalah terlalu mahal, saya kata. Boleh je, reasonable je, reasonable. Baik. Seterusnya, kita bercerita hal PHBN dijadual lancar bersama jentera Selangor esok. Pakatan Harapan hari ni lah. Ni bulan. Hari ni lah. Pakatan Harapan dijadual melancar jentera peringkat negeri Selangor esok dengan kehadiran pemimpin utama parti gabungan itu. Sebelum ini pada 24 Jun lalu, pelancaran jentera PHBN gagal menjadi kenyataan apabila tiada kelibat pemimpin tertinggi gabungan tersebut. Menurut jemputan media yang dikongsikan, karnival perpaduan madani dan pelancaran jentera paduan akan diadakan di laman niaga Bandar Baru Bangi berhampiran Hotel Tenara. Acara yang dijadualkan sekitar jam 3 petang itu menyediakan jualan ramah, trak makanan, saringan percuma, Selangor Kerjaya dan juga semua serta skim insurans Hayat Selangor Insan. Sementara itu, ucapan pemimpin politik dijangka bermula pada jam 8 malam. Antara mereka dijadual hadir adalah Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, Amaluddin Syahri dan juga pengurusi UMNO Selangor, Mekat Zulkarnain Omar Din. Pilihan raya dijangka berlangsung pada 6 negeri pada 12 hari bulan Ogos ini. Jadi, esok tuan-tuan bolehlah pergi ke jelajah madani di depan Hotel Tanera dan ceramah mula kira-kira pukul 8 malam. Okey, pergi kat situ. Ini untuk announcement sajalah, untuk announcement saja. Baik. Dikatakan bahawa MIC dan juga MCA tak bertanding dalam pilihan raya kali ini. So ini sebagaimana dinyatakan oleh Zahid. Zahid, keputusan MIC, MCA tak tanding pihak lain bukannya boikot. Pengerusi BN Ahmad Zahid berkata menyifatkan keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding dalam 6 pilihan negeri ini bukan satu tindakan boikot. Ahmad Zahid berkata dia akan mendapat penjelasan pemimpin parti berkenaan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi yang berlangsung pada 10 Julai nanti. Saya hormati pendirian kepimpinan dua parti itu. BN Dewan Tertinggi ada mesyuarat pada 10 Julai bulan, kita akan dapat penjarahan daripada mereka. Saya tak fikir ia bertujuan untuk pemboikotan. Wee Ka Siong berhubung dengan saya bagi tahu MCA akan tetap komited bagi bantu jentera BN di seluruh negara. Semalam MIC dan MCA membuat keputusan untuk tidak menyertai pilihan negeri yang bakal berlangsung pada Ogos depan. Menurut Setiausaha Sogong MCA, Chong Si Woon, keputusan tersebut diambil setelah Jawatankuasa Pusat itu bermesyuarat pada hari. Daripada segi gerak kerja sebenarnya kalau kita tengok pun, kebanyakan kerusi apa orang kata yang ditandingi adalah, kalau kerusi Barisan Nasional pun adalah kerusi Melayu. So kerusi Melayu ni naturally UMNO akan ambil. Dan kalau kita tengok non-Malays, terutama non-Malays di dalam Pakatan Harapan itu sendiri pun dah banyak menguasai kerusi-kerusi di negeri seperti Selangor dan juga Pulau Pinang. Jadi nak lihat MIC, MCA nak bertanding di kawasan tersebut pun agak payah. Sebab kebanyakan kerusi yang non-Malays tu dah dikuasai oleh ataupun dah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kalau dia tengok kerusi di Kelantan, di Kedah dan juga Terengganu, majoriti kerusi itu adalah kerusi Melayu. Jadi nak letak MIC dan MCA itu agak payah kita kata. Jadi agak logik lah kalau MIC dan MCA ini tak bertanding dalam pilihan raya kali ini. Atas dasar itulah antara pilihan utama. So kalau dia nak minta demand kerusi yang bukan Melayu tu pun kebanyakannya dah dimenangi. Jadi macam ni dia demand kerusi bukan Melayu dah pun dimenangi oleh kumpulan Pakatan Harapan sebenarnya. Jadi itu kita tak berasa pelik lah tuan-tuan. Jadi itu antara yang berlaku. Baik, tak habis lagi cerita muda. Kita nak buat cerita muda lah pula. Boleh tak?
Now, Tok Guru marah murid, Syed Saddiq ancaman kaum agama Dr. Mahathir. Apa? Selepas itu Mahathir bantai Syed Saddiq bantai Mahathir. Hari ini Mahathir bantai balik Syed Saddiq semalam kenyataan. Dr. Mahathir Mohamad menuduh Syed Saddiq Abdul Rahman yang pernah dianggap sebagai anak didik bekas Perdana Menteri itu sebagai ancaman terhadap orang Melayu dan Islam. Ini setelah Presiden muda itu membidah Dr. Mahathir kerana mendakwa orang bukan Melayu mahu menukar nama Malaysia dan mempromosikan negara majmuk, sesuatu yang dikatakannya melanggar perlembagaan. Sementara itu Sultan Kedah pun memperingati kita supaya jangan lupa sejarah. Syed Saddiq suruh kita hapuskan sejarah bangsa dan agama kita. Dengan itu, dengan definisi Melayu sebagai orang yang bertutur dalam bahasa Melayu, mengamal adat istiadat Melayu dan agama Islam seperti yang terdapat dalam perlembagaan, maka kita semua tidak lagi jadi orang Melayu. Ini kenyataan daripada Mahathir. Dia kata politik Syed Saddiq, sementara Sultan Kedah pun mengerti. Okey. Dan Parti Muda membidas kenyataan Tok Mahathir. Muda mengangkat dan meraihkan kebahagiaan dan meritokrasi. Serangan ke atas bukan Melayu adalah serangan terhadap semua rakyat Malaysia. Okey. Itulah kesan apabila negara ini ditiras sebagai multiracial. Syed Saddiq okey, Melayu lain tak okey katanya. Syed Saddiq okey, kata bekas ahli Parlimen Langkawi itu. Pada ucapan di Twitter, Mahathir turut menyertai video Syed Saddiq berkata muda akan membawa generasi baru pemimpin Melayu. Ketika menghadapi pilihan raya umum, Mahathir kini berusia 98 tahun bersama Syed Saddiq dalam bersatu. Dan sebelum mereka berpecah pada tahun 2020. Ketika itu Mahathir menubuhkan pejuang, manakala Syed Saddiq menubuhkan muda. Pada hari lalu, muda bekerjasama dengan PH, manakala pejuang menubuhkan GTA. Sementara itu, dalam reaksi segeranya di sosial media, Syed Saddiq berkata apa yang dilontarkan sebenarnya ilham Tun Mahathir sendiri dalam Wawasan 2020. Cabaran wawasan pertama ialah untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Betul. Dalam Wawasan 2020, Mahathir cakap macam tu. Perkara visi Tun, suatu ketika dahulu, katanya. Saya komen sikit tentang benda ni, tuan-tuan. Yang pertama, jangan percaya sangatlah pergaduhan ini. Dia tak bergaduh pun. Okay? Itu untuk mengaburi mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Mahathir dia pandai tau. So apa yang dia nak, tapi pandai dia pun dia lupa ini adalah zaman 2023. Ini bukan zaman tahun 2003 atau 1993 atau 1983 di mana dia boleh main sentimen ni dengan mudah. Kan dia ingatkan kita akan melenting satu hal lah kan. Dia akan ingat kita akan melenting, kita akan apa orang kata, apa ni? Kenapa Mahathir cakap macam ni? Ini 2023 lah baik Mahathir, kita dah tak termakan lah dengan sentimen-sentimen macam ni. Adalah yang bodoh-bodoh tu termakan dengan sentimen macam ni tu, kita faham lah. Yang bodoh dan bangang tu ada. Dia ada otak dia besar ni, dia otak dia kan. Ada. Tapi majoriti sekarang ni yang menonton saya, yang di luar sana, yang menonton saya kemudian, yang tak menonton saya pun, majoriti dah faham. Ini adalah permainan atuk untuk nak meraih undi, untuk nak, orang kata apa, nak kucar-kacirkan rakyat Malaysia. Yang pertama, negara kita adalah negara berbilang kaum. Bukan negara orang Melayu saja. Yelah, habis kalau Mahathir cakap macam tu, orang Iban macam mana? Bidayuh macam mana? Orang Ulu macam mana? Orang Kadazan macam mana? Orang Dusun macam mana? Orang Melanau macam mana? Nak aku teruskan? Kan? Orang asli macam mana? Orang Siam, yang orang warga Malaysia Siam macam mana? Nak aku teruskan? Dan dia sendiri pun, walaupun definisi dia boleh dikatakan dia adalah Melayu, tetapi Melayu pure tu dia bukan Melayu pure. Kalau kita nak bangkit isu tu lah tuan-tuan, dia bukan Melayu pure. Bapak dia pun bukan Melayu. Saya tak tahu mak dia lah kan. Tapi bapak dia bukan orang Melayu. Cuma menurut perlembagaan, ialah dia Melayu. Kita tak menafikan. Dia bertutur bahasa Melayu, dia beragama Islam, dia mengamalkan adat orang Melayu, maka dia anggap sebagai Melayu. Ya, kita tak menafikan menurut perlembagaan. Tapi dalam masa yang sama, dia juga telah menafikan perlembagaan. Iaitu Malaysia terdiri, artikel 1.2, negeri-negeri ini, dia sebut negeri Kedah, daripada Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan adalah Sabah dan Sarawak. Pun sebahagian daripada Malaysia. Jadi Sabah dan Sarawak ni bagaimana? Oh, dia nak deny China East. Okey, kalau dia nak deny China, dia kata, dia kena mansuhkan dulu apa orang kata multiracial di dalam hak warga negara Malaysia di dalam perlembagaan itu dulu. Sebelum nak dinaikkan bangsa lain tu. Oh, dia bukan maksudkan, dia kata Melayu saja. Jadi maksudnya dia tolak semua bangsa lain lah. Itu point dia. Tapi tuan-tuan, tak guna kita bergaduh dengan orang macam ni. Tak guna kita nak bertekak dengan orang macam Mahathir ni. Dia macam ni lah tuan-tuan. Dia akan terus main sentimen ni.
kita anggap je lah dia sebagai orang tua yang dah nyanyuk, yang tinggal tahun 1960-an dahulu, yang masih orang kata apa, tertinggal di dalam kepompong racism dia, kepompong perkauman dia yang kuat. Biarlah dia tinggal kat situ, tuan-tuan. Sekarang ini kita rakyat, kita kena fikir macam mana kita nak maju ke hadapan. Macam mana kita nak, apa aku tak tekan tadi? Macam mana kita nak maju ke hadapan? Kita sebagai rakyat kita kena fikir macam mana kita nak maju ke hadapan. Kita sebagai rakyat kita kena fikir macam mana cara kita nak orang kata apa, nak cari makanan untuk esok hari, macam mana kita nak majukan ekonomi, macam mana cara kita nak tambah pendapatan negara, macam mana kita nak tambah pendapatan rakyat, macam mana kita nak pastikan negara ini berada dalam keadaan kestabilan ekonominya, politiknya, tidak ada rasuahnya, dan kita kembalikan kegemilangan negara kita sebagaimana yang pernah berlaku tahun masa Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Ni saya ceritalah masa Mahathir jadi Perdana Menteri dan Daim jadi Menteri Keuangan. Sebelum 1992, rasio hutang dan GDP kita sehingga 80%, tuan-tuan. 80%. Kita kehilangan bank seperti Bank Bumiputra. Kita kehilangan bank seperti Bank Bumiputra. Kita banyak skandal pada waktu dan banyak hutang. Debt to GDP ratio kita 80%. Bila Anwar Ibrahim took over sebagai Menteri Keuangan tahun 1992, komitmen dia yang pertama tidak menambah hutang baru. Komitmen yang kedua adalah membayar hutang-hutang yang ada. Bila kesan dia kita nampak, kita tak nampak 1993. Kita tak nampak 1994. Kita tak nampak 1995, tetapi dia mula nampak. Akhirnya kita nampak 1997 apabila debt to GDP ratio kita dari 80% dia turun ke 32% saja. Dan dalam pada itulah kita nampak bajet kita surplus. Maksudnya pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Sebelum itu kita tak pernah rasa, selepas itu kita tak pernah rasa. Tetapi bukan 92. 90 berapa? 94 kalau kisah 2-3 tahun lepas dia jadi Menteri Keuangan, baru kita dapat rasa. Sebab tu saya kata, kita baru 7 bulan dalam memerintah. Sabar, tuan-tuan. Mana yang kata, mana dia hasil dia? Mana dia hasil dia? Saya kata sabar. Sebab tu saya relax je. Selagi Anwar jadi Perdana Menteri, saya relax je, tuan-tuan. Sebab saya percaya kepada hasil yang akan ada. Dengan barisan kabinet, dengan Rafizi ada kat situ dan sebagainya. Saya percaya. Dan hari ini, Rafizi ada buat pendedahan yang sangat eksklusif. Bukan hari inilah, semalam. Yang saya akan share sebentar lagi. Kita akan share sebentar lagi. Berkenaan dengan PAS Kelantan. Dan kenapa saya percaya bahawa benda ini akan menyelamatkan negara kita. Perkara ini akan dapat menyelamatkan negara kita dengan integriti yang sebegini. Akan dapat menyelamatkan negara kita. Yang baru-baru ini juga, kenapa saya kata Mahathir dan juga Syed Saddiq ni, dia main-main je, dia bersandiwara je, gaduh-gaduh ni, tuan-tuan. Okey, baru ni Muhyiddin Yassin pergi berjumpa Mahathir. Okey. Bukan perkara baru Mahathir Muhyiddin bersekongkol. Bukan satu perkara yang baru untuk menyaksikan bekas Perdana Menteri itu dan Muhyiddin Yassin untuk bersekongkol bagi mempertahankan cara dan harta mereka, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia mengulas lawatan pengurusi PN itu ke kediaman Mahathir di Seri Kembangan Selangor pada Selasa lalu yang berlangsung hampir 2 jam. Itu bukan perkara baru. Kita tahu kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara mereka dan harta mereka. Jadi kita kerajaan bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara tercinta. Katanya, di sebalik kerjasama dua bekas Perdana Menteri, Anwar berkata, gabungan Pakatan Harapan dan BN pada pilihan raya di 6 negeri tidak akan terjejas. PRN melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dijalankan secara serentak. Ini dalam sejarah Malaysia lah, betul lah saya baca siapa dah tulis. Kali pertamanya bekas Perdana Menteri keempat, bekas Perdana Menteri keempat, bekas Perdana Menteri ke-7, bekas Perdana Menteri ke-8 dan bekas Perdana Menteri ke-9 bergabung untuk nak menjatuhkan Perdana Menteri ke-10. Power Perdana Menteri kita ni, tuan-tuan. Kan? Dia macam saya tengok ada satu cerita dia lawan lah. Apa Thanos kan. Tapi dalam cerita ni Thanos macam jahat lah pula kan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Ramai gila hero nak pergi lawan dia seorang. Tapi dalam ni ramai gila orang jahat nak pergi lawan dia seorang sebagai hero. Dia umpama macam Rajinikan lah. Hero Tamil kan. Ramai gila orang nak kalahkan dia. Now, gabungan ini bukan pelik. Gabungan ini bukan satu cerita yang pelik, tuan-tuan.
Bila Mahathir jumpa Muhyiddin Yassin, Mahathir pergi jumpa dengan PAS, Mahathir pergi jumpa dengan apa orang kata, dengan yalah PAS lah terutamanya, dengan Muda. Ada perbincangan tersebut. Semuanya menjurus kepada satu perkara, iaitu untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan dalam pilihan raya negeri kali ini. Now, apa common denominator kepada semua ni tuan-tuan? Common denominator adalah wang. Common denominator kepada semua ini adalah wang, adalah duit tuan-tuan. Kerana apa? Kerana sekarang ini kita tahu Bersatu telah dibekukan keuangan mereka. Bersatu tak ada dana yang besar. Bukan kata tak ada dana langsung. Dia tak ada dana yang besar. Dan mereka terpaksa menghadapi dua giants, iaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dua giants mereka kena hadapi. So mereka nak kena ada source of fund yang besar, kita kata, untuk mereka nak menghadapi pilihan raya kali ini. Now, even dengan kemasukan Anwar Musa sekalipun, benda ini jadi masalah juga. Kenapa sekarang ini kita kena faham Anwar Musa masuk PAS di kawasan Ketereh. Tetapi anak Anwar Musa ketua UMNO bahagian Ketereh. Kan? Jadi sekarang ini secara prinsipalnya anak lawan bapak tuan-tuan. Itu bukanlah bapak kalau anak dia bertanding lah. Kalaupun anak dia tak bertanding, again itu anak lawan. Saya baca kenyataan anak tetap penyokong kuat saya, tegas Anwar. Walaupun berbeza wadah perjuangan parti dengan anaknya, Anwar Musa menegaskan anak lelakinya Afiq Anwar tetap menjadi penyokong kuatnya. Malah bekas pemimpin UMNO itu tidak akan berlaku pertembungan antara dia dan Afiq Amani yang juga ketua pemuda UMNO Ketereh pada pilihan raya nanti. Saya akan tengok perkembangan. Tak payahlah kalau itu pertembungan tak akan berlaku. Tak payah kalau pertemuan itu tak akan berlaku. Anak saya tetap menjadi penyokong kuat saya. Dia seolah-olah confident lah nak kata anak dia takkan lawan dia lah. So dalam masa yang sama, anak dia kata, ketua pemuda UMNO Ketereh juga anak kepada Anwar Musa menegaskan dirinya masih belum dikenali ramai untuk tampil menjadi calon. Afiq Amani Anwar berkata secara jujur dia menyadari kedudukan sebagai ketua pemuda UMNO bahagian yang baru dilantik. Secara jujur saya sedar kedudukan saya. Saya baru dilantik sebagai ketua pemuda dan masih belum ramai mengenali saya. Di Kelantan jika mau menang, penting calon itu terbukti hikmahnya dan dikenali pengundi. Lebih ramai yang lebih layak jika BN serius mau menang. Dia berkata demikian sebagai mula laporan yang menyatakan dia antara 155 nama yang dihantar BN Kelantan kepada pucuk pimpinan untuk dipertimbangkan sebagai calon. Ketua Penerangan UMNO Zawi Osman menegaskan Afiq Amani diangkat ke pimpinan UMNO bahagian untuk disenaraikan sebagai calon kerusi Ketereh. Menurutnya Afiq Amani antara orang muda yang disenaraikan dan terserah kepada puncuk pimpinan. Terlalu petas politik di Ketereh menarik perhatian setelah Anwar Musa yang dipecat daripada UMNO menyertai PAS, manakala anaknya terus bersama dengan UMNO. Jadi pertembungan itu untuk berlaku. Cuma sekarang ini agak rasa dia Anwar Musa agak rasa tergugat lah. Kalau sekiranya nama anak dia diletakkan di mana dia bertanding. Cuma dia kata tak ada kalau tak akan berlaku pertembungan. But then again, kalau UMNO bijak tuan-tuan, dia letak je. So sekarang ini nak menguji juga, bukan setakat nak menguji kekuatan Anwar Musa kalau dia bertanding, tetapi juga nak menguji kesetiaan anak Anwar Musa kalau dia bertanding. So dua benda ni satu point yang menarik. Cuma anak dia kata tak adalah, saya tak bertanding lah. But this is politik tuan-tuan. This is politik. So dia kemungkinan dia akan bertanding, mungkin dia akan ambil kursi tersebut, mungkin dia akan lawan bapak dia. It's not impossible. Bukanlah satu benda yang baru untuk berlaku, dan kalau berlaku sekalipun bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Banyak juga keluarga bertembung. Syahril Samad dengan Khalid Samad, dua beradik tuan-tuan. Cuma tak pernah bertembung secara orang kata apa, secara satu kerusi lah. Secara satu kerusi tak pernah lagi lah. Jadi itulah itu yang berlaku sekarang ini. Jadi itu yang kita kena faham. Di Kelantan berlaku pertembungan yang agak menarik juga. Banyak juga berlaku yang agak menarik. Baik. Saya nak bawa juga dalam hal yang sama. Anwar Musa mulai berkempen dan mengaitkan Lim Kit Siang dengan peristiwa 13 Mei. Anwar Musa kaitkan Lim Kit Siang dengan 13 Mei. Aktif berceramah di pentas PAS, Anwar Musa mula menyentuh isu sensitif berkaitan 13 Mei. Walaupun DAP berulang-ulang kali menafikan penglibatan mereka dengan peristiwa berdarah itu, bekas Menteri UMNO yang kini ahli parti PAS tetap mengaitkan DAP.
Dia kata, sekali pilihan raya tahun 1969, Kip Siang berkempen atas nama DAP. Sekali pilihan raya, pertumpahan darah 13 Mei berlaku, DAP ada saham besar. Tuan-tuan buka ada satu buku yang menulis ucapan Lim Kit Siang, termasuk di saat pembunuhan berlaku di Kampung Baru. Lim Kit Siang tengah berucap di Kota Kinabalu sambil mengapi-apikan isu Bumiputera dan Bumiputera dan sebagainya. Yelah, masa Lim Kit Siang berucap tu, bagailah masa tu ada live macam ni ke, ada Facebook ke, ada YouTube ke. Ini tahun 69 tuan-tuan. Kau jangan sembang macam tahun sekarang ni dia ceramah kat Kota Kinabalu. Hari ni orang tahu. Allah Anwar Musa ni. Sebab apa dia kena cakap macam tu tuan-tuan? Sebab dia dah kantoi. Kantoi kenapa? Kalau kita faham, Lim Kit Siang menang saman berkenaan dengan 13 Mei ini. Kan? Lim Kit Siang menang saman terhadap cerita 13 Mei ini. Siapa yang kalah saman tu tuan? Hanif Omar. Bekas ketua polis. Bekas IGP Hanif Omar memohon maaf kepada Kit Siang. Bekas ketua polis negara Hanif Omar memohon maaf di mahkamah terbuka bagi menyelesaikan saman fitnah terhadapnya oleh veteran DAP Lim Kit Siang. Ahbab Sinar Harian bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf bertulis Lim berhubung kenyataan Hanif dalam 2 artikel 2018. Lim mengemukakan tuntutan saman fitnah ke atas Hanif berhubung kenyataannya yang mengaitkan penahanan Lim dengan rusuhan 13 Mei 19. Tuan-tuan, yang minta maaf ni bekas ketua polis negara. Takkan dia tak ada informasi tentang Lim Kit Siang pun dia kata dia minta maaf sebab fitnah. Sekarang ini Anwar Musa nak kena saman juga ke? Kan? Tapi dia nak main juga isu ni tuan-tuan. Dia main juga isu ni. Kenapa dia nak main isu ni tuan-tuan? Sebab dia tak ada modal lagi dah dia nak pusing. Dia tak ada modal lagi dah dia nak pusing tuan-tuan. Kan? PAS sekarang ini berpecah. PAS sekarang ini duk bergaduh sama sendiri. So dia nak pusing kat mana? Akhirnya dia pusing DAP juga. DAP. So dia tak boleh pusing ke? Tak boleh pusing. Apa yang berlaku hari ni dikatakan tersebarlah satu posting berkenaan dengan Kelantan, tapi sebelum tersebar posting dengan Kelantan itu, kalau kita tengok di Kedah tu sendiri, Mukris pun tengah gelabah sekarang ni. Kalau kita tengok dakwaan Mukris, Sanusi tengah gelabah, Mukris pula gelabah. Dakwaan Mukris bakal MB Kedah tak masuk akal, Sanusi. Alostar, dakwaan Presiden Parti Pejuang, Datuk Mukris bakal dilantik sebagai Menteri Besar Kedah sekiranya PN terus berkuasa adalah suatu yang tidak masuk akal. Pengurusi PN Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata, ia satu yang mustahil kerana Pejuang bukan sebahagian daripada PN. Menurutnya, parti itu tidak diterima mengganti PN dan pendirian itu secara tidak langsung menafikan ura-ura berkenaan. Tapi tuan-tuan, siapa kata Mahathir ni pernah main fair? Ni saya nak cerita lah. Bersatu sewaktu dalam Pakatan Harapan mempunyai kerusi paling sedikit berbanding dengan parti-parti yang lain, terutama PKR. Terutama DAP tak cerita lah PKR. Amanah dia lebih kurang dengan Amanah kot, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Tetapi yang jadi Perdana Menteri siapa tuan-tuan? Bersatu. Mahathir. Yang jadi Menteri Kanan siapa? Bersatu. KDN bersatu. Kalau kita tengok pada masa itu Menteri Pelajaran Mazli Malik bersatu. Menteri KPLB kalau tak KPLB pun bersatu. So menteri-menteri kanan yang melibatkan dana yang banyak ni semua bersatu pegang. Kenapa? Mahathir tuan-tuan. Jadi bila Sanusi ni yang tak erti politik ni, tiba-tiba dia kata, oh takkanlah ni masuk sebab dia bukan masuk PN, dia takkan jadi menteri besar. Kata kau, ini Mahathir. So kalau satu hari nanti dia tak jadi menteri besar macam mana? Tak, itu saya kata. Benda ini sekarang ini sedang dirancang. Mahathir dah jumpa Muhyiddin. Mahathir dah jumpa dengan Hadi Awang. Mahathir dah pergi jumpa dengan muda. Terutama Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin ni. Rundingan dia membawa kepada apa? Rundingan dia membawa kepada pembincangan apa? Ada offer, ada acceptance. Alah, takkanlah tak boleh bagi satu negeri dengan menteri besar. Ada Terengganu, ada Kelantan, kau ambil lah yang tu. Kau menang Selangor pun kau ambil. Aku nak Kedah je. Macam satu hari ni lah. Saya terbaca ada satu kenyataan akhbar kan. Menurut kajian mereka, responden 1,200 Selangor akan kalah teruk, dia kata. Lepas tu ada orang share gambar. Ceramah tak ramai orang datang. Yelah, pilihan raya belum start. Kita baru nak pre-pelancaran tu pertama.
Kedua negeri dah menang bang. Rakyat dah selesa. Dia rasa tak perlu pergi. Dan live macam ni pun, kita tengok macam ni 10, ni pun dah 10,000 yang tengok. Ini betul 10,000, dah ada data belum kita tengok kat Twitter lagi kan. Yang YouTube, Facebook dan juga TikTok saya ni pun dah 10,000 yang tengok. Kan? Dah 10,000 dah tengok. So ini pun dah cukup dah. Rakyat sekarang ni tak perlu pergi ceramah-ceramah lagi. Itu ada bagus untuk kita ambil modal. Kan? Tetapi nak mengatakan bahawa tak masuk akal tu sendiri tak masuk akal. Benda ni tak mustahil, tuan. Bukan masalah tak masuk akal. Tak mustahil untuk berlaku. Tak mustahil untuk berlaku benda ini. Sebab itu, kenapa tak mustahil untuk berlaku? Di Kelantan sekarang ini pun, kita nampak bahawa ada ura-ura. Ini cerita ura-ura lah. Kalau dia nak cerita ura-ura, kita cerita ura-ura. Sekarang ni tak logik ke? MB dan timbalan MB yang bakal membawa perubahan Kelantan. Ni poster ni someone forward kat saya pun tak tahu siapa. Ada orang forward tadi. Nik Abdul bakal timbalan Menteri Besar Kelantan. Datuk Dr. Johari bin Mat bakal Menteri Besar Kelantan. Yang ini ada yang kata bahawa sebenarnya nama yang dia orang nak tolak adalah Nik Amar dan juga Dr. Izani. Saya minta maaf, saya tak kenal Dr. Izani siapa lah. Ada satu kenyataan bahawa diorang nak namakan, ada satu tim nak namakan Nik Amar dan Dr. Izani. Ada satu tim yang dia nak Muhammad Abduh, Nik Abduh dan juga Johari bin Mat. Isu dia yang menjadi persoalan, adakah Nik Abduh akan diletakkan sebagai calon? Sebab daripada senarai calon yang saya dapat dihantar kepada saya tadi, dinyatakan bahawa Nik Abduh tidak tersenarai even di Dun Cempaka. So, untuk jadi timbalan Menteri Besar ataupun Menteri Besar, Nik Abduh kena bertanding. So, kalau Nik Abduh tidak dipertandingkan, menurut kenyataan beliau kata, tak kisah tak bertanding pun tak apa. Tapi tak kisah sebut mulut, tak kisah sebut hati lain, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa benda ini adalah satu cara untuk dia orang nak jatuhkan legasi Nik Aziz? Satu kaedah dia orang nak jatuhkan legasi Nik Aziz. Dan ditambah pula sekarang ini, masalahnya dengan apa, tuan-tuan? Masalah dengan gelombang yang semakin mereda menurut kajian daripada Info. Okey. Kajian terbaru daripada Info saya nak bawa. Yakin dapat pertahan kemenangan di 3 negeri. Pakatan Harapan optimis gabungan bersama BN akan dapat mengukuhkan sokongan dan membolehkan mempertahankan 3 negeri, iaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang menjelang PRN kali ini. Timbalan Presiden PKR berkata, Rafizi Ramli, hasil kaji selidik dan data setiap bulan mendapati tahap kepuasan pengundi terhadap pemerintahan PH di ketiga negeri terbabit adalah amat tinggi. Beliau berkata, Negeri Sembilan di bawah Aminuddin meraih peratusan tertinggi, iaitu 75%. Satu petanda positif dalam potensi. Mengikut data daripada Januari hingga Mei, antara soalan paling biasa ditanyakan kepada pengundi dalam kajian kaji selidik itu, adakah mereka menyokong dan berpuas hati dengan kerajaan negeri sedia ada ini? Sebanyak 75% pengundi di Negeri Sembilan menjawab mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri yang ada sekarang, iaitu peratusan yang sangat tinggi berbanding ke 6 negeri. Rafizi berkata meskipun tidak memperincikan data bagi negeri lain, beliau optimis tahap kepuasan tertinggi yang ditunjukkan kepada pengundi, terutama pengundi berusia 30 tahun ke atas, memberi petunjuk positif PH akan menerajui negeri berkenaan. Okey, dan dalam masa yang sama, Rafizi mengatakan bahawa gelombang sokongan PN kian reda sengit di Kedah dan Kelantan. PKR menangkis dakwaan kononnya terdapat gelombang perolehan undi dan sokongan kepada PN dalam pilihan negeri dijangka bulan depan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, data awal kajian sehingga Jun menunjukkan sokongan kepada PN semakin reda dan persaingan sengit akan berlaku di Kedah dan Kelantan. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata data tersebut menunjukkan pada PRN nanti pentadbiran PH di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang berada dalam keadaan selesa. Data kajian tersebut akan didedahkan dalam masa terdekat menjelang PRN, katanya. Dan ini bagi sekaligus menjawab persoalan yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin mengatakan mereka boleh menang. Okey. Now, kenapa data ini dapatan ini yang saya sebut sebelum ini juga sebenarnya? Kenapa mereda? Okey, ada beberapa faktor yang kita boleh lihat akan kenapa daripada segi ini dia mereda, tuan-tuan. Faktor yang pertama dia mereda, maksudnya sokongan terhadap PN itu mereda. Faktor yang pertama,
Nah, kalau kita tengok PRU yang lepas, mereka menang 14-1. Maksudnya 14-1. 14 kerusi parlimen menang, satu je yang kalah, yang PH menang pada waktu itu di Sungai Petani oleh Dr. Taufik Johari. Dan mereka menggunakan data itu mengatakan kita boleh sapu bersih Kedah. Now, saya selalu kata, dan Rafizi pun kata juga sebelum ini, kita boleh gunakan data PRU yang lalu atau PRN yang lalu sebagai panduan asas. Tetapi kita tak boleh guna data itu sebagai the sole resources atau sumber utama untuk kita mengatakan kita boleh menang atau kalah. So, dia ada banyak faktor lain yang kita kena lihat, terutama faktor pengundi terkini. Yang pertama saya kata adalah faktor berkenaan dengan prestasi yang dibawa oleh negeri-negeri tersebut. Sebab PRU dan PRN membawa dua mood yang berbeza. Pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri membawa dua mood yang berbeza. Buktinya, Johor, kita tengok BN menang besar dalam PRN. PRN, Johor, UMNO menang besar. Tetapi dalam PRU, kita dapat lihat Pakatan Harapan memenangi beberapa kerusi utama. You see, daripada situ kita nampak demografi ataupun cara fikir penghuni ini berbeza PRN dan PRU. Kemudian dalam PRU yang baru-baru ini, kita dapati yang pertama, daripada segi sokongan rakyat terhadap kerajaan negeri itu sendiri, mula menyusut apabila faktor kedua iaitu Perdana Menteri dan kerajaan dah bertukar. Pada PRU yang lepas, mereka kerajaan, mereka pegang negeri dan juga mereka pegang persekutuan. Dan mereka menjadi Perdana Menteri. Faktor kedua. Faktor ketiga, mereka ada dana yang sangat besar. Ini saya share tuan-tuan, Wallahualam lah, yang ni di-sharekan kepada saya. Tuan-tuan kena rujuk balik benda ini betul atau tidak. Ada satu posting di Facebook, posting ini. Dan data ini diorang gunakan, diorang belanjakan untuk satu video untuk target kumpulan 18 ke 24 tahun. Ni catatan yang paling besar ni. Di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Perlis. Ini target dia. Mereka berbelanja sehingga RM10,000 untuk satu video ini saja. Video ini seorang perempuan cerita siapa yang patut mereka pilih sewaktu PRU yang siapa yang patut mereka pilih sewaktu PRU yang lepas. Yang itu pun dia belanja RM10,000, tuan-tuan. RM10,000 untuk dia orang nak nyatakan siapa apa maksud daripada segi siapa yang dia nak kena, siapa yang dia nak sokong. RM10,000 satu video. Kan? Sebab itu saya tulis, saya kata, oi, serius lah RM10,000 satu video. Kita orang ni, ya Allah, hai. Sebab tu saya tak pelik, tuan-tuan. Kalau ada orang nak belanja, untuk live view macam ni, 7-8K setiap malam, nak bayar tak mahal, tuan-tuan. Sebulan RM30,000 boleh dapat 7-8K setiap malam live. Bayar je benda ni. Boleh bayar. Yang saya ni organik. Yang ni organik. Yang mana PH semua ni, kami tak bayar. Kami tak ada duit. Kan? Kami tak ada duit. Kami tak dibayar. Saya lah seutamanya. Saya tak dibayar oleh sesiapa-siapa untuk nak buat live, nak bayar ni semua saya tak ada. Lillahi ta'ala saya cakap. Tak ada siapa bayar saya. Saya buat live. Malam ni ada 9,000. Campur 2,000. Ini semua organik. Dekat Twitter, ada dalam berapa orang ni saya putih lah. Berpuluh orang. Ini semua organik. Hasil daripada live kita setiap bulan, yang setiap hari, yang mengikuti kita setiap hari. Kan? Itu organik punya perkembangan, tuan-tuan. Tetapi berbanding dengan mereka, dia tak organik. Nak tahu organik tak organik, senang je. Dia tak pernah buat live, tiba-tiba dia buat live, pum, naik berpuluh ataupun beribu orang tengok. Tiba-tiba. Yang tu memang bayar lah. Boleh bayar ke? Boleh. Kan? Saya tahu tempat mana nak beli. Cuma saya tak guna. Sebab bagi saya, siapa nak dengar. Siapa tak nak dengar, tak apa. Bagi saya tak ada masalah benda tu, tuan-tuan. Nak dengar, tak nak dengar, tak apa. Itu yang bagi saya, itu yang paling utama. Nak dengar, tak nak dengar, tidak mengapa. Dan akhir sekali, membawa saya kepada satu cerita ni, tuan-tuan. Berkenaan bagaimana Rafizi mengkantoi apa orang kata, PAS di Perikatan Nasional berkenaan dengan isu apa orang kata, isu what do you call that, air, isu air, berkenaan dengan isu air di Kelantan. Nah, kesimpulan yang saya boleh buat, minta maaf dekat TikTok tak boleh dengar lah.
Kesimpulan yang dibawa oleh Rafizi adalah dia macam ni. Kelantan kan dia minta 8 bilion untuk selesaikan masalah air, betul tak? So Anwar ni pun kata pada Rafizi, okey kita nak kena dengar ni 8 bilion ni apa. Lepas tu Rafizi kata panggil lah wakil Kelantan kan. Okey, bentangkan 8 bilion tu untuk apa? So dia tunjuklah kami perlukan satu loji untuk selesaikan masalah air. Lepas tu dia kata, habis yang 7 loji lagi tu untuk apa? Oh, 7 loji ni kami saja minta kod-kod lah federal nak bagi. Kami minta lah 7 loji tapi sebenarnya kami perlu satu je. Sebenarnya tuan-tuan, Kelantan hanya perlu satu je loji untuk selesaikan masalah air Kelantan, kos 1 bilion. Tapi apa dia minta? 8 bilion. Kenapa? Kod-kod. Dia boleh main dengan duit rakyat ni dia boleh main kod-kod ke tuan-tuan? Duit rakyat ni boleh dia main kod-kod ke? Tak maaf dekat Twitter tak boleh dengar lah. Yang dekat ni je boleh dengar. Berani cakap, kalau berani saman, saman. Saya tak takut kena saman sebab benda ni saya dah tengok, saya dah tanya, mereka pun tahu. Yang dia duk cerita kat semua orang, 8 bilion yang tak diberikan. 8 bilion itu belanja untuk 7, saya tak silap saya, 7 loji rawatan, yang diperlukan 1 je. 6 lagi tu dia pandai-pandai tambah kod-kod nak bagilah kat kita. Boleh main duit rakyat minta kod-kod nak bagi saudara-saudari. Kau ingat duit siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam parlimen bangun. Oh, ini kerajaan. Tak adakah perancangan untuk membantu rakyat dalam keadaan negara yang berada dalam zaman susah ini? Aku sabar je lah sebab ingat dulu pernah baik dengan dia. Dia selalu juga naik truk saya untuk berceramah dulu masa zaman-zaman bersatu dengan Pakatan Harapan tahun 2016-2017 dulu. Aku ingat. Ya Allah, muka tebalnya korang ni. Jadi pembangkang bolehlah jadi pembangkang, tapi paling kurang muka tu janganlah tebal sangat. Korang tambah hutang, korang buat masalah, tiba-tiba korang bajet jadi champion rakyat. Ya, lepas kau tinggalkan hutang kat kita. Itu cerita hutang lah, boleh dengar sendiri kat Facebook saya. Apa yang Rafizi sebut tadi panjang sebenarnya ceramah itu. Dia kata, dia Menteri Ekonomi. Dia kata kalau nak saman saya, samanlah tentang kenyataan ini. Dia kata, nak saman-saman. Kenyataan dia macam ni. Dia kata bahawa ada aplikasi untuk nak selesaikan masalah air Kelantan, perlu 8 bilion. So bila Anwar Ibrahim kata, okeylah tengoklah benda ni. So dia panggil lah kan. Dia panggil apa yang 8 bilionnya. So dibentangkan. Bila dibentang-bentang, dia minta, dia kata nak buat 7 loji. So dia tanya, yang nak selesaikan masalah air Kelantan ni perlu 7 loji ke? Dia kata tak, satu je loji. 6 tu kami minta je, kok boleh dapat. So Rafizi kata, duit rakyat boleh minta-minta macam tu je ke? Kod boleh dapat macam tu je ke? Dia kata. Jadi akhirnya Rafizi tolak lah. Anwar tolak lah. Dia kata tolak lah. Sebenarnya tuan-tuan nak cerita, nak selesaikan masalah air Kelantan ni 1 bilion je. 1 loji je sebenarnya. Cukup dah. Selesai dah masalah air Kelantan ni. Isunya, kenapa 33 bulan mereka memerintah, dia gagal bagi 1 bilion pun. Tuan-tuan ingat tak masa PKP hari tu, bangga. Muhyiddin Yassin bangga. Mengadakan 600 bilion, dia kata. 600 bilion bajet untuk membantu rakyat. Takkanlah 1 bilion tak boleh bagi Kelantan. Menteri alam sekitar pada waktu itu, Tuan Ibrahim Tuan Man. Takkan tak boleh bagi 1 loji air kepada Kelantan, tuan-tuan. Habis tu kenapa? Sebab, saya tak tahulah sebab apa. Tapi bagi saya nampak, dia orang duk sibuk dengan benda lain. Dia duk sibuk dengan benda lain, tuan-tuan. Tak tahulah. Jawatan ke, sakau ke, duk sibuk dengan, tak tahulah apa yang dia sibuk kan. Tak, tuan-tuan, nak cerita, 33 bulan tu kalau dia bagi, ni 7 bulan, Anwar dah boleh tengok, dah boleh bagi negeri-negeri ni bilion. Dah boleh bagi dah. Tapi kenapa dia orang tak boleh nak bagi, tuan-tuan? Sebab nak fikir dulu, nak bagi sama sendiri tu berapa? Berapa banyak dia orang nak bagi sama sendiri, itu nak kena fikir dulu. Pemikiran nak bagi sama sendiri dahulu tu menyebabkan dia orang rasa macam negara rakyat kemudianlah kita kena fikir diri kita dahulu ni. Projek Jana Wibawa, macam mana? Wan Jana, Wan Wibawa ni macam mana? So kita nak projek Tempatan Bajer ni macam mana? Projek ni macam mana kita nak dapat ni? Sebab kita nak masuk pilihan raya ni kan.
Dalam pilihan raya ni kita perlu duit kan. Kita perlu beli itu. Dia orang confident betul menang 120 kursi tu. Minimum. Dan dia orang confident sebab duit dia belanja tu terlalu besar. Dia orang confident boleh menang. Tapi hanya dia kalah lah kan. Dia tak boleh bentuk kerajaan. Tak boleh kalahkan Pakatan Harapan yang duit belanja tak banyak tuan-tuan. Itu tak banyak duit belanja. Kalau banyak duit belanja rasanya terbalik lah PN ni. Tapi kita belanja setakat yang kita boleh belanja, yang ada duit pada kita pun boleh menang tuan-tuan. Alhamdulillah. Kan? So kita tengoklah kali ni. Kali ni kita fair level ground kita kata. Fair playing ground. So dia pun tak banyak duit, kita pun tak banyak duit. Tapi kita kerajaan, kita tembung sekarang ni. Kita bertembung sekarang ni. Kita tengok sejauh mana dia boleh pergi. Sebab itu tuan-tuan, kita kata jangan sombong sangat. Jangan sombong sangat. Pilihan raya negeri kali ini menyaksikan satu keadaan yang sangat menarik. Dengan keadaan sokongan PN mereda, Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, UMNO terutama. Kerjasama itu dah ada. PAS di Kelantan duk bergaduh, PAS di Kedah duk bergaduh dengan pejuang, PAS di Terengganu duk tarik. Tiga negeri ni pun duduk tarik. Kita tengok satu keadaan persaingan sengit terutama di Kedah dan juga Terengganu. Kelantan mungkin boleh menang, tapi kalau mereka tak boleh menang dalam keadaan besar dan bersatu kalah semua, saya kata hari itu kita tunggu Ogos nanti permulaan kepada jatuhnya Perikatan Nasional, permulaan kepada jatuhnya gabungan, salah menyalah, tarik tali dan juga keadaan di mana mereka akan blaming each other. So yang akan reaping ni siapa? Jangan terperangkap dengan sentimen Melayu tertindas, Islam tertindas. Tak ada pun Islam tertindas, Melayu tertindas. Yang tertindas golongan-golongan ini tuan-tuan. Pemain-pemain ini yang nak berpaut dan nak berkukut, yang nak berpegang dan mencengkam kuasa walaupun kubur badan pun dah bau tanah tuan-tuan. Badan dah bau tanah dah. Kan? At least kita pun badan dah bau tanah juga. Tapi kita nak memperbaiki negara ini supaya jadi negara yang lebih baik, supaya hilanglah rasuah, reformasi kita utamakan, insya-Allah. Anwar Ibrahim dari 92, 97 kita nampak hasil dia. 95 lah. 95, 96, 97 kita nampak hasil dia. Surplus bajet, hutang makin berkurangan, ramai orang kata kita punya masa tu siapa ingat lagi lah, kita letaklah saham kat mana-mana pun saham akan naik dan sebagainya. Kita jadi the emerging market waktu itu, insya-Allah. Percaya, ada keyakinan kepada Perdana Menteri kita. Kita percaya. Terima kasih kepada yang menonton saya. Terima kasih. Ada kepercayaan dan kita tak boleh percaya buta-buta je tuan-tuan. Kita ni kena tolong juga ni. Saya buat live, tuan-tuan share. Saya buat live, tuan-tuan orang kata share. Tuan-tuan tap love, tuan-tuan share, tuan-tuan retweet. Itu tugas kita. Okey? Paling kurang. Okey. Sekian daripada saya. Sekian saja. Terima kasih 10,000 12,000 yang menonton cerita pada malam ini. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan.